Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Disember bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Siap siaga gelombang baru banjir. Juga PPS dinaiki air, 700 mangsa banjir dipindahkan kali kedua. Kerajaan telah mengarahkan agensi berkaitan agar bersiap siaga menghadapi gelombang terbaru banjir yang diramal melanda negara khususnya pantai timur mulai hari ini. Dan berdasarkan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia (MET), luruhan hujan yang membawa risiko banjir bakal kembali membadai negara sehingga 28 Disember ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Kementerian Pertahanan telah diarahkan untuk memobiliti aset-aset seperti trak dan lori 10 tan ke atas di depo-depo bekalan di semua negeri terjejas. Jelas beliau pendekatan ini bertujuan menyelesaikan masalah logistik yang telah mengganggu operasi penyelamat dan penghantaran bantuan makanan kepada segelintir mangsa banjir sebelum ini. Saya telah meminta Menhan Menteri Pertahanan untuk memobilisasikan trak di depo bekalan supaya dapat digerakkan ya di kawasan-kawasan yang sedia mengalami banjir dan juga kawasan-kawasan yang dijangka mengalami banjir supaya soal bekalan, makanan, soal pengangkutan bot umpamanya dan soal kesihatan. Terdahulu beliau ditemui selepas memantau perkembangan banjir di Kampung Bukit Mentok, Cukai, Kemaman hari ini. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, kesemua setiausaha kerajaan negeri yang mempengerusikan jawatan kuasa pengurusan bencana turut bersiap siaga menghadapi kemungkinan gelombang baharu banjir berkenaan. Beliau berkata ia termasuk memindahkan penduduk awal di pusat pemindahan sementara PPS sebelum berlakunya banjir. Sementara itu, mangsa banjir di Terengganu telah menurun kepada 35,590 orang daripada 9,571 keluarga. Setakat ini, 242 PPS masih beroperasi di 8 daerah di negeri ini. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan memberi keutamaan untuk menyediakan aset pengangkutan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK terutama di kawasan yang dilanda banjir. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pengangkutan seperti lori dan pacuan 4 roda diperlukan untuk melancarkan tugasan kaki tangan KKM terutama dalam membantu mangsa untuk kes kecemasan. Mereka memerlukan juga kalau kita tengok di waktu banjir fasiliti yang mungkin lebih spesifik, contohnya macam lori dan juga ambulans yang 4 wheels ni. Jadi insyaAllah saya kata nak bagi tahu bahawa itu memang satu keperluan dan kita akan cuba usahakan insyaAllah dengan bajet walaupun maksudnya kita telah ada bajet yang telah luluskan ya, tetapi kita akan lihat lebih spesifik kepada keperluan yang yang ada di negeri Kelantan khususnya yang selalu saja berdepan dengan banjir. Menurutnya, KKM juga menerima permohonan peruntukan daripada JKNK bagi pengurusan banjir bernilai lebih 2.71 juta ringgit membabitkan peralatan perubatan dan aset pengangkutan untuk kegunaan mendesak terutama ketika banjir. Dr. Zaliha berkata pihaknya akan memberi keutamaan untuk memenuhi permohonan tersebut berdasarkan bajet yang telah ditetapkan oleh kerajaan memandangkan Kelantan antara lokasi yang dilanda banjir hampir setiap tahun. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mendengar taklimat keadaan semasa banjir Kelantan di Pejabat Kesihatan Daerah Pasir Mas hari ini. Hadir sama Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dan Pengarah JKNK Datuk Dr. Zaini Hussein. Sementara itu, banjir di Kelantan hari ini semakin pulih apabila jumlah mangsa yang berlindung di 97 pusat pemindahan sementara PPS
menurun kepada 26,847 orang, membabitkan 8,319 keluarga. 5 sungai utama masih lagi menunjukkan bacaan melebihi paras bahaya, antaranya Sungai Golok di Rantau Panjang, Sungai Golok di Kampung Jenop Tanah Merah dan Sungai Lebir di Kampung Tualang Kuala Krai. Baik, Pusat Pemindahan Sementara PPS yang sepatutnya menjadi kawasan perlindungan daripada banjir buat penduduk kampung Durian Mentangau, Dungun, bertukar tragedi apabila bah melanda kampung itu. Lebih 700 semangsa banjir terpaksa dipindahkan buat kali kedua ke PPS yang berhampiran. Jadi untuk mendapatkan gambaran situasi terkini penduduk yang masih berada di kawasan itu, kita berlintas langsung bersama wartawan Khadijah Faisal yang berada di lokasi. Silakan, Izzah. Baik, terima kasih Ardi Herman di studio. Baik penonton, saya ketika ini berada di lokasi Kampung Durian Mentangau, Dungun sejak awal pagi tadi lagi untuk mengikuti perkembangan semasa banjir di kawasan ini. Dan untuk pengetahuan anda, kampung ini telah pun dilanda banjir sejak 2 hari yang lalu, iaitu pada hari Selasa. Dan dimaklumkan banjir ini berlaku adalah disebabkan oleh hujan tanpa henti mengakibatkan Sungai Pakar mengalir dengan deras dan melimpah ke kawasan kampung. Lebih teruk apabila berlaku air pasang besar dari Laut Pakar dan menyebabkan banjir di kawasan kampung ini sehingga mencecah setinggi 12 kaki. Dan seperti mana yang dapat anda lihat keadaan saya sekarang ini baru di pintu masuk ataupun pintu utama Kampung Durian Mentangau, di mana bermula daripada paras betis sehinggalah ke paras pinggang. Dan kalau kita lebih dalam lagi, dia berkemungkinan boleh mencecah melebihi paras kepala. Dan apa yang dapat anda lihat di setiap visual yang kami berikan kepada anda di skrin televisyen anda, dapat anda lihat hampir 90% rumah-rumah di kawasan kampung ini ditenggelami air dan hanya tinggal bumbung sahaja. Juga telah menjejaskan seperti masjid, stesen minyak dan juga sekolah kebangsaan Durian Mentangau sendiri yang sebelum ini dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara. Namun terpaksa mangsa-mangsa yang berada di situ terpaksa dialihkan ke pusat PPS yang baru, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Kerteh 3. Dan situasi pada ketika ini ingin saya kongsikan. Di sebelah malam, kawasan ini langsung tidak mempunyai sumber elektrik, sengaja diputuskan bagi memastikan keselamatan penduduk yang masih berada di kampung ini berada dalam keadaan selamat, kerana bagi mengelakkan daripada berlaku renjatan elektrik dan sebagainya. Dan juga saya ada bertanya kepada penduduk yang masih berada di dalam kawasan kampung. Sekitar 20% yang berada di rumah-rumah yang mempunyai struktur rumah yang agak tinggi ataupun struktur geografi yang agak tinggi. Mereka berada di situ dan memperoleh bekalan makanan, sama ada masak sendiri ataupun mendapatkan daripada pintu belakang dari pusat PPS sebelum ini. Ada menyediakan bekalan untuk mereka. Dan untuk mendapatkan sumber elektrik pula, ada yang menggunakan generator sendiri, ada yang menggunakan solar dan ada juga yang menggunakan generator yang disediakan oleh pasukan keselamatan di hadapan pagar pusat PPS asal di kampung ini. Dan sekarang ini juga saya berdepan dengan hujan yang agak renyai dan dikhawatiri hujan ini akan turun lebih deras, menyebabkan dan dikhawatiri juga menyebabkan banjir yang akan meningkat naik dengan mendadak dan melambatkan proses surut di kampung ini. Bagaimanapun kita harapkan agar air ini surut secepat yang mungkin dan penduduk-penduduk di sini dapat pulang ke rumah masing-masing. Dan saya kira Ardi, sampai di sini sahaja laporan secara langsung dari Kampung Durian Mentangau. Kita kembali kepada anda, Ardi. Baik, terima kasih Khadijah Faisal live dari Terengganu melaporkan tentang situasi banjir di sana. Seterusnya, misi bantuan banjir skuad Musaadah Agensi Agama di bawah Jabatan Perdana Menteri diteruskan di 3 negeri di Pantai Timur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata sumbangan berupa barangan keperluan asas dan wang tunai
akan diagihkan kepada mangsa banjir di Kelantan, Terengganu dan Pahang, membabitkan peruntukan sebanyak 5.3 juta ringgit. Beliau berkata sumbangan itu merupakan peruntukan daripada 5 agensi iaitu Tabung Musaadah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Yayasan Wakaf Malaysia, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, Yayasan Taqwa serta Tabung Haji. Skuad turut disertai pegawai yang akan menyediakan khidmat nasihat dan bimbingan kerohanian kepada mangsa. Bantuan yang diberikan seperti mana yang saya jelaskan tadi, bukan saja yang melibatkan fizikal macam bantuan makanan, tutup, kit ibadat dan sebagainya, tetapi yang pergi ini adalah mereka-mereka daripada agensi agama yang boleh memberikan spiritual bantuan, guidance, nasihat. Saya rasa yang ini pun sangat penting sebab dalam keadaan musibah yang terima ini mereka perlukan sokongan dalaman. Jadi dengan kepakaran yang ada oleh wakil-wakil agensi yang kita hantar ini, mereka bukan boleh saja beri bantuan daripada sudut kehendak fizikal, tapi saya rasa yang paling penting juga ialah daripada sudut spiritual. Tambah beliau, selain bantuan barangan keperluan dan wang tunai, skuad ini juga akan terlibat dalam aktiviti gotong royong dan membersihkan rumah mangsa banjir. Skuad Musaadah bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi memastikan pengagihan sekata dan tidak berlaku sebarang pertindihan bantuan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas misi pelepasan bantuan banjir skuad Musaadah agensi-agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Sebanyak 14 kenderaan agensi terbabit digerakkan ke lokasi bencana hari ini. Skuad berkenaan melibatkan kira-kira 100 sukarelawan dengan membawa barangan keperluan asas seperti makanan kering, beras, selimut dan toto, naskah Al-Quran dan kit solat kepada mangsa banjir. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata masjid di bawah seliaan JAKIM dan Jawi termasuk surau di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat bagi memohon perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan daripada bencana banjir, khususnya yang melanda di negeri-negeri di pantai timur ketika ini. Sementara itu, mengulas mengenai isu pasangan pendakwah yang menimbulkan kontroversi baru-baru ini, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata kaedah musyawarah atau perbincangan serta teguran yang baik sesuai digunakan. Beliau berharap dengan cara itu, pendakwah berkenaan akan mendengar nasihat itu dan seterusnya mencari jalan penyelesaian terbaik. Pendekatan saya ialah wasyawirhum fil amri. Mana kita bermusyawarah, kita berikan nasihat. Saya ingat itu pendekatan yang terbaik. Saya sebut tentang rahmah semalam. Jadi mungkin di kalangan-kalangan kita perlu ada pendekatan, mungkin dengan cara perbincangan yang baik, teguran. Sebab ad-dinun nasihat. Agama Islam ni adalah bentuk dia nasihat. Jadi saya rasa kita guna approach yang tersebut. Semalam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam satu kenyataan menasihatkan pendakwah berkenaan agar menggunakan pendekatan yang sesuai dan berhikmah dalam menyampaikan dakwah. Ia susulan tindakan pendakwah bebas itu dan suaminya yang sering tampil dalam media sosial dengan mengeluarkan kenyataan kontroversi membabitkan hukum agama sehingga mengelirukan umat Islam. Baik, selepas ini TV Al-Hijrah rangkul anugerah. Al-Hijrah TV Al-Hijrah berjaya merangkul anugerah pengumuman perkhidmatan awam terbaik untuk televisyen bagi sektor penyiaran pada Majlis Star Rating Award 2021. Anugerah disampaikan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital, Datuk Seri Muhammad Mentek. Hadir menerima anugerah Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah, Saifulizan Siddiq. Menurut Saifulizan, anugerah ini satu penghargaan kepada TV Al-Hijrah atas usaha dan sifat prihatin terhadap keperluan masyarakat melalui kandungan televisyen. Kita tahu kan sepanjang 2 tahun lepas kita menjalani fasa hidup pandemik di mana COVID-19 melanda
Jadi sebagai sebuah televisyen yang cukup prihatin dengan orang cakap, dengan kesusahan rakyat, so kita telah mengambil langkah yang proaktif untuk bersama-sama turun padang dan menyantuni mereka dan menggenggam emosi mereka melalui konten-konten ataupun perkongsian-perkongsian program yang kita terbitkan sepanjang 2020-2021 dan juga disambung pada tahun 2022 tahun ini. Jelas beliau, TV Al-Hijrah akan terus memberi bantuan bagi mereka yang terkesan serta kurang bernasib baik, khususnya golongan B40, selain menambah baik kandungan dan terbitan rancangan yang dihasilkan. Selain TV Al-Hijrah, 19 lagi anugerah lain-lain kategori disampaikan kepada 23 penerima yang layak pada majlis yang turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dan timbalannya Teo Ni Ching. Anugerah yang dianjurkan 2 tahun sekali oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC ini memberi pengiktirafan kepada pemegang lesen di bawah bidang kuasa MCMC. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM mengedarkan hampir 300,000 modul inspirasi pendidikan YAPIM 2022 Bahasa Melayu dan Sejarah kepada calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022. Pemangku Ketua Pengarah YAPIM Awang Elias Musran Tawil berkata, cetakan modul diagihkan secara berperingkat membabitkan 144 Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD di seluruh negara. Tahun ni kita cetak serambanyak 300,000 untuk subjek matematik, untuk subjek bahasa Melayu dengan sejarah. Kedua-dua naskah yang dicetak oleh YAPIM ditunggu-tunggu oleh pelajar, ditunggu-tunggu oleh sekolah. Bila saya tahu rupanya kedua-dua naskah tersebut dibuat oleh YAPIM bersama dengan guru-guru yang berpengalaman dan pakar. Jadi oleh demikian sebenarnya bila dilihat kedua-dua naskah tersebut, walaupun dicetak 300,000, kita merasa cetakan tersebut masih tidak mencukupi di atas permintaan yang ramai daripada seluruh Malaysia. Menurutnya lagi, objektif pelaksanaan inspirasi pendidikan YAPIM 2022 bertujuan menyantuni pelajar-pelajar kategori lemah dan sederhana. Ia juga bertujuan membantu pembangunan modal insan dan kemenjadian pelajar serta memberi tip dan teknik kepada pelajar bagi mencapai tahap lulus dan seterusnya cemerlang dalam peperiksaan SPM. Jelasnya YAPIM menyasarkan 2,452 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan menerima manfaat dari buku tersebut yang akan melibatkan antara 20 hingga 80 orang pelajar bagi setiap sekolah. Beliau berkata demikian semasa sidang akhbar selepas majlis apresiasi YAPIM bersama media di Ibu Negara. 303 kanak-kanak berusia antara 7 hingga 12 tahun menyertai program Anak First Class bagi mengisi masa lapang sempena cuti sekolah. Program dianjurkan Yayasan Wiba Prima atau Wiba bertempat di Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Bangsar. Ketua Pegawai Eksekutif Wiba Amirul Iskandar Manan berkata program ini bukan sekadar memberi tumpuan kepada ibadah solat, malah mengajar mereka untuk menguruskan diri daripada pelbagai aspek termasuk meningkatkan sahsiah diri serta akhlak. Yang pertama kita nak terapkan kepentingan solat. Itu asasnya lah. Dan pada masa yang sama kita nak bentuk akhlak dia, kemudian dari segi budi pekerti dia, cara dia bawa diri. Sebab kita bukan saja fokus on solat tapi pengurusan diri. Jadi kita nak esok dia jadi berjaya, tapi pada masa yang sama bukan berjaya dari segi akademik saja, tapi juga dari segi akhlak dia pun kita nak first class. Tambahnya program ini dibuat secara fizikal di mana segala pergerakan mereka dalam beribadah akan dipantau dan diajar mengikut hukum Islam dan menepati syarat. Pelbagai elemen turut disertakan bagi menjadikan program ini lebih menarik dan diminati kanak-kanak. Salah satu kelebihannya lah, dan pendekatan yang kita bagi tu kita masukkan macam-macam elemen. Kita ada multimedia, kita mungkin ada sesi menyanyi bersama, kan. Lepas tu kita ada facilitator yang go one on one dalam grup. Jadi itu menyebabkan suasana program ni sangat meriah. Jadi kanak-kanak memang tak ada peluang lah nak mengantuk ke tidur.
Sejak 2004, Yayasan Wiba Prima telah menganjurkan program pendidikan dan kebajikan. Antara program terasnya ialah program pembangunan remaja Islam Malaysia atau Prima yang memfokuskan kepada anak-anak dari usia 4 tahun sehingga 18 tahun. Lebih 10,000 orang termasuk pelajar serta kanak-kanak berjaya dilatih melalui program-program sebelum ini. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut boleh layari www.dakwahkreatif.my. Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Ar-Raudhah As-Sakinah di Taman Pulai Mas, Johor Bahru memohon keprihatinan orang ramai menyalurkan sumbangan bagi menampung kos membina sebuah masjid dengan anggaran nilai 11.3 juta ringgit. Ini kerana pertambahan jemaah di kawasan itu memerlukan masjid baru yang lebih luas dan selesa untuk beribadah. Ketika ini, penduduk setempat solat jemaah di masjid yang hanya menampung 600 orang jemaah sahaja. Ruang terhad tersebut menyebabkan jemaah melimpah keluar dari kawasan masjid. Di belakang ini, Masya Allah, kita tengah buat bangunan sementara untuk mendirikan solat. Dan insya Allah, tuan-tuan, kami masih memerlukan 11.3 juta untuk pembinaan masjid ini. Setakat ini terkumpul, iaitu sebanyak 7,5 juta. Lagi 3,5 juta saja. Saya harap selama 16 tahun kami menanti sebuah masjid untuk menampung jemaah yang melimpah ruah setiap kali solat. Jadi kami memerlukan sumbangan daripada orang ramai. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan akan menjadi saham akhirat. Katanya Masjid Ar-Raudhah As-Sakinah yang bakal didirikan itu dapat memuatkan sehingga 2,000 jemaah. Ia dilengkapi pelbagai prasarana seperti Balai Islam, Dewan Kuliah, Pusat Penjagaan Warga Emas dan Pusat Transit Pelajar. Ketika ini proses meroboh dan meruntuhkan struktur bangunan lama di tapak berkenaan sedang berjalan. Bagaimanapun peruntukan kira-kira 3.5 juta ringgit masih diperlukan untuk meneruskan projek berkenaan bagi menampung kos pembinaan dan menaik taraf fasiliti masjid. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank bernombor 5513-0653-9838 atau boleh menghubungi talian tertera untuk maklumat lanjut. Sekembali nanti, tangki minyak meletup. Masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa jua keadaan kerana menunaikan solat fardu 5 kali sehari bermakna seseorang Muslim itu menegakkan agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kami ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua penonton. Baik, kita ke laporan luar negara. Sekurang-kurangnya seorang maut selepas sebuah tangki minyak di pelabuhan Barranquilla, Colombia terbakar dan meletup. Mangsa yang maut merupakan anggota bomba yang terjatuh ketika letupan berlaku. Sebelum terjatuh, mangsa maut yang dikenali sebagai Javier Solano, 53 tahun, sedang berusaha memadamkan api yang sedang marak. Datuk Bandar Barranquilla, Jaime Pumarejo, berkata pihaknya amat bersedih dengan kematian Solano. Kebakaran dilaporkan bermula sekitar 4.30 petang waktu tempatan di tangki minyak milik syarikat Bravo Petroleum. Setakat ini, punca kebakaran dan letupan masih disiasat. Susulan kejadian, penduduk kawasan berhampiran telah dinasihatkan untuk berpindah. Ketika ini, operasi di pelabuhan itu ditutup buat sementara waktu sehingga keadaan terkawal. Presiden Colombia Gustavo Petro berikrar beliau akan memberikan sokongan dan bantuan kepada Pumarejo. Jumlah kes COVID-19 di China yang semakin meningkat amat membimbangkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa Beijing menumpukan usaha memvaksin kumpulan berisiko selain memberikan data terperinci mengenai tahap keseriusan jumlah kemasukan ke hospital dan keperluan rawatan. Berdasarkan laporan media antarabangsa, jumlah kemasukan pesakit ke hospital di China akibat COVID-19 semakin meningkat.
ketika gelombang baru virus itu melanda negara tersebut. Unit rawatan rapi ICU di hospital di China juga dilaporkan semakin sibuk walaupun terdapat pegawai yang memaklumkan jumlah kemasukan pesakit ke ICU pada tahap rendah. China semalam melaporkan tiada kematian akibat COVID-19 namun terdapat laporan media yang meragui data COVID-19 di negara itu. Walaupun kes semakin meningkat, hanya 5 kematian akibat COVID-19 dilaporkan pada Selasa dan 2 pada hari Isnin. Jumlah rendah itu juga dipercayai susulan dasar baru China yang hanya merekodkan pesakit yang mati akibat kegagalan pernafasan disebabkan oleh virus itu akan dikira di bawah statistik kematian COVID-19. Sebelum ini, pesakit COVID-19 yang meninggal dunia akibat penyakit selain masalah pernafasan turut dikira sebagai kematian COVID-19 yang dikatakan punca jumlahnya tinggi. Dalam pada itu, Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berharap China akan berkongsi data dan menjalankan kajian yang diminta pihaknya bagi memastikan penularan virus itu dapat dikawal. Menurut Suruhanjaya Kesihatan Nasional China, 2,286 kes baru dikesan sepanjang beberapa hari lalu. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.